Buletin Didik 7 Disember bersama saya Nur Halifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang pelajar berkeperluan khas bermasalah pendengaran dari Kolej Vocational Keningau Sabah menjadi rakyat Malaysia pertama memenangi anugerah paling berprestij bagi pelajar berkeperluan khas iaitu Senior Student Award 2022. Bridget Yassin memenangi anugerah itu atas sumbangannya memartabatkan komuniti berkeperluan khas. Semasa persidangan dalam talian senior yang berlangsung dari 2 hingga 4 Disember lalu, pelajar berusia 17 tahun itu memenangi hadiah berupa wang tunai berjumlah $1,500 Amerika atau kira-kira RM6,720, plak dan sijil. Anugerah itu merupakan pengiktirafan tahunan daripada Special Education Network and Inclusion Association Senior, Persatuan Pendidikan Khas Global yang berpusat di Kanada. Bridget Yassin yang mengambil kursus pembuatan pakaian di KV Keningau, di mana program itu diwujudkan khas untuk pelajar-pelajar istimewa yang berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Anak kelahiran Inanam ini terpilih sebagai pemenang anugerah kerana pencapaiannya dalam bidang sukan yang meliputi olahraga, permainan berpasukan dan sukan dalaman. Beliau merupakan pemenang pingat emas dalam acara larian pecut 400 meter dan naib johan dalam acara larian pecut 200 meter di kejohanan olahraga bagi pelajar berkeperluan khas peringkat negeri pada tahun 2022. Dia kemudiannya memenangi pingat perak di peringkat kebangsaan yang berlangsung di Selangor. Bridget juga telah mengetuai pasukan sekolahnya yang terdiri daripada pelajar-pelajar berkeperluan khas dalam pertandingan sukan futsal dan 10 pin bowling antara pasukan-pasukan di negeri Sabah. Beliau turut berperanan sebagai mentor yang membantu guru-guru pendidikan khas kolej itu melatih dan mengurus pasukan berkeperluan khas dalam latihan sukan yang dilaksanakan sepanjang tahun dan bercita-cita untuk mewakili Malaysia di kejohanan sukan Paralympics di masa hadapan. Kecemerlangan pelajar haruslah dengan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu melahirkan insan berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan. Timbalan Pengarah Bahagian Sukan Kurikulum dan Kesenian BSKK Kementerian Pendidikan Isnin Mahadi berkata hasrat yang sama turut disuarakan oleh Pengarah Pendidikan Datuk Pakarudin Ghazali. Sekolah Sukan Bukit Jalil SSBJ antara yang melahirkan atlet murid yang seimbang dari segi akademik malah karakteristik yang baik. Majlis Anugerah Gemilang antara usaha SSBJ untuk membina semangat kesukanan setiap atlet murid. Pengiktirafan itu juga dilihat mampu melonjakkan pencapaian atlet murid dalam bidang akademik. Pada Majlis Anugerah Gemilang tahun ini, Megat Zakrul Haikal Megat Zairuddin dinobatkan sebagai calon All-Round Student Award SSBJ. Kecemerlangan dalam akademik dan sukan menjadikan atlet murid tingkatan 6 itu dipilih menerima anugerah terbabit. Pencapaian tertinggi Megat adalah gangsa dalam kejohanan dunia bawah 21 Persekutuan Bowling Antarabangsa di Helsingborg, Sweden. Bagi memastikan masa depan kumpulan pelajar di institusi pembelajaran madrasah lebih terjamin, Kerajaan Negeri Johor akan melaksanakan program intervensi tahfiz sijil pelajaran Malaysia SPM mulai tahun depan. Menerusi program itu, pelajar tahfiz di madrasah tahfiz swasta berusia 17 tahun ke atas diwajibkan untuk menduduki SPM. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalil berkata, hingga kini hanya 30 daripada 125 madrasah tahfiz yang berdaftar telah melaksanakan kurikulum kebangsaan di peringkat sijil pelajaran Malaysia SPM. Justru bahagian pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, JAINJ, berkolaborasi dengan Jabatan Pendidikan Negeri Johor JPNJ bagi menjayakan program intervensi SPM anjuran Kementerian Pendidikan iaitu model bekuk dan model tuition.
Usaha ini dibuat bagi memastikan mereka mendapat pendidikan agama dan akademik yang seimbang bagi meneruskan hala tuju ke pengajian lebih tinggi di peringkat diploma dan ijazah. Menerusi model bekuk, pelajar tahfiz swasta akan belajar dan menduduki SPM seperti pelajar lain di sekolah menengah kebangsaan. Bagi model tuition pula, pelajar tahfiz akan belajar subjek SPM di pusat tuition yang dibuka di sesuatu tempat atau guru-guru akan hadir mengajar di madrasah tahfiz. Untuk rekod, seramai 220 pelajar sekolah tahfiz Johor telah mengikuti program berkenaan tahun lalu, manakala 254 pelajar tahfiz dijangka terlibat untuk sesi pembelajaran tahun ini. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda menerusi yayasannya memperuntukkan RM500,000 bagi menaja 30 orang generasi baharu Felda dalam program pengajian peringkat Diploma Teknologi Animasi 3D di Leskopak Animation Academy LCAA. Kerjasama antara Felda dan Leskopak beraspirasikan matlamat untuk meningkatkan kesiapsiagaan digital seiring dengan revolusi industri 4.0 melalui pendedahan realiti dan praktikal. Pengerusi Felda Tan Sri Idris Juso berkata kerjasama ini penting untuk membina modal insan cemerlang dalam bidang teknologi maklumat. Ujarnya, di Felda pihaknya sudah memulakan projek koding robotik dengan menyasarkan 270 sekolah rendah di tanah rancangan, manakala 101 buah sekolah menengah pula sudah mempunyai kelas pintar. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Felda dan dengan LCAA semalam. Turut hadir pengerusi besar Yayasan Felda Datuk Muhammad Banuri Aris, Ketua Pegawai Eksekutif LCAA Ahmad Akmal Ahmad Zaini dan pengerusi LCAA Burhanuddin Mat Razi. Difahamkan pelajar-pelajar terbabit telah memulakan sesi pengajian pada 19 September lalu dalam program Diploma Teknologi Animedia 3D yang berteraskan pembikinan produk animasi 3D dan Diploma Perniagaan Kreatif yang memberi fokus kepada pengurusan perniagaan dan juga selok-belok industri kreatif. Kerjasama ini akan memberi peluang kepada mereka yang terlibat, khususnya generasi baharu Felda, untuk mengembangkan potensi mereka dengan menceburi kerjaya dalam sektor-sektor industri yang sedang pesat membangun seperti industri pembikinan animasi dan juga industri perfilman. Jumlah penduduk Bumiputera ketika ini dianggarkan adalah seramai 21.13 juta dengan kadar pertumbuhan sebanyak 1.1%. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM, jumlah penduduk lelaki ialah 10.69 juta, manakala perempuan 10.44 juta dengan nisbah jantina adalah 102 lelaki berbanding 100 perempuan. Dari segi perangkaan demografi, bilangan kelahiran hidup bagi Bumiputera pada 2021 adalah 357,140 dengan jangkaan hayat ketika lahir adalah 70.5 tahun bagi lelaki dan 74.7 tahun bagi perempuan. Sementara kadar kesuburan bagi seorang wanita Bumiputera adalah 2.1 pada 2021 berbanding 2.2 pada 2020. Menurut DOMS, bilangan kematian bagi Bumiputera yang dicatatkan pada 2021 adalah 138,868 kematian. Tiga sebab utama kematian yang disahkan secara perubatan adalah jangkitan COVID-19 dengan 17,654 kematian, penyakit jantung iskemik 13,563 dan pneumonia 10,914. Mengenai tenaga buruh, seramai 9.26 juta tenaga buruh pada 2021 adalah Bumiputera yang terdiri daripada 5.58 juta lelaki dan 3.68 juta perempuan. Menurut kenyataan itu, pada 2021 berdasarkan pencapaian pendidikan, sumbangan tenaga buruh Bumiputera yang berpendidikan peringkat menengah dan ke bawah adalah 64.8%.
manakala 35.2% tenaga buruh Bumiputra berpendidikan tinggi. Kenyataan itu memaklumkan kadar pengangguran dalam kalangan Bumiputra adalah 5% pada 2021 berbanding 4.5% pada 2020. Dari segi statistik siswazah, bilangan siswazah Bumiputra yang direkodkan pada 2021 adalah seramai 3.63 juta. Orang dengan 1.63 juta daripadanya adalah lelaki manakala 2 juta perempuan. Persatuan Takaful Malaysia MTA bekerjasama dengan INSAF University untuk membangunkan Makasih Al-Syariah atau Objektif Syariah melalui penyelidikan dipacu industri berasaskan takaful. Pengerusi MTA Elmi Aman Najas berkata ia akan dilakukan dengan menggunakan kad skor pengantaraan berasaskan nilai VBI. Pada masa sama, ia membolehkan industri takaful Malaysia mengukur prestasi perniagaan dan bukan perniagaan mereka dengan tepat berdasarkan petunjuk prestasi utama KPI dan sasaran yang jelas serta garis masa. Tambahnya, penyelidikan itu akan mengenal pasti KPI untuk kad skor, memperkenalkan petunjuk berwajaran risiko yang mendasari kad skor untuk takaful dan seterusnya mengukur kesan kad skor VBIT pada perniagaan tawaran dan produk takaful terpilih. Ia akan mempertingkatkan persempadanan antara insurans konvensional dan takaful dari segi cadangan nilai, pembezaan produk dan impak sebenar. MTA yakin inisiatif itu akan dicapai dalam tempoh 2 hingga 5 tahun akan datang. Seorang kanak-kanak berusia 6 tahun menjadi individu paling muda dari Singapura yang berjaya menawan kem induk Gunung Everest. Om Medenkak sampai ke kem induk Everest itu selepas menempuh perjalanan selama 10 hari. Om yang mendaki bersama ibu bapanya mencipta sejarah tersendiri sampai ke kem Indo Everest setinggi 5,364 meter. Menurut Om, perjalanan menuju ke kem Induk Selatan Nepal itu bukan mudah kerana suhu paras tahap beku, selain berdepan cabaran masalah kesihatan ketika melakukan misi berkenaan. Om dianugerahkan sijil Singapore Book of Records dalam satu majlis yang diadakan di hadapan rakan sekolahnya di Canossaville Preschool. Satu daripada projek saintifik terbesar abad ini sudah memulakan fasa pembinaannya. The Square Kilometre Array SKA bakal menjadi teleskop radio terbesar dunia apabila ia dijangka siap pada tahun 2028. Dibina secara berperingkat di Afrika Selatan dan Australia dengan ibu pejabat berpangkalan di United Kingdom UK, kemudahan itu bakal menyelesaikan semua permasalahan dalam bidang astrofizik. Teleskop itu akan menjalankan ujian mengenai teori Einstein dan mengkaji lebih banyak tentang angkasa lepas. Menurut Profesor Phil Diamond, Ketua Pengarah SKA, ini adalah saat yang dinantikan. Selain 30 tahun, pelbagai pihak bertungkus lumus membangunkan konsep dan idea pembuatannya. What we're commemorating today is the culmination of many decades of work by colleagues in Australia and in the other SKA partner countries and beyond. It's the culmination of a huge amount of work. Teleskop itu dijangka dapat mengesan isyarat radio yang sangat samar yang datang dari sumber kosmik berbilion tahun cahaya dari bumi, termasuk isyarat yang dipancarkan dalam beberapa ratus juta tahun pertama selepas Big Bang. Meskipun lumpuh, seorang pemuda dari Amman, Jordan mampu mengulas perlawanan bola sepak dengan baik. Menurut Amir Abu Nawas, 26 tahun sejak memulakan usaha itu pada 2017, dia sudah mempunyai sekitar 60,000 orang pengikut. Malah beberapa videonya pernah mencecah sehingga lebih 1 juta kali tontonan.
Tambah Amir, impian terbaharunya ialah dia mahu ke Qatar bagi menyaksikan Piala Dunia 2022. Katanya, dia memilih untuk menjadi pengulas bola sepak selepas mendapati analisisnya bagi sesuatu perlawanan sepadan dengan apa yang dilakukan pengulas profesional. Tambahan pula, semua kawan-kawan dan saudara maranya turut menggalakkan Amir menjadi pengulas bola sepak. Sejak itu, Amir mula mempunyai laman Facebook sendiri dan turut memuatkan beberapa video beliau sedang mengulas sesuatu perlawanan bola sepak. Menurut Amir, dia sering berkomunikasi dengan pengikutnya melalui video, sama ada secara langsung atau ketika dia sedang menganalisis sesuatu video. Bagi mencapai impiannya untuk ke Qatar, Amir turut memulakan inisiatif dipanggil Impian Amir untuk ke Qatar bagi menonton Piala Dunia. Tambahnya, dia juga mahu ke Stadium Anfield bagi menyaksikan pasukan Liverpool, walaupun mengakui kedua-dua impiannya masih belum tercapai. Salah satu lagi jenis tipologi keris di mana dalam bentuk yang agak luar biasa, dia kelihatan lebih panjang dan tirus, dan juga sebenarnya dia pada awalnya keris begini digunakan untuk hukuman salang. Di mana hukuman salang ini adalah hukuman bunuh untuk pesalah yang melakukan kesalahan yang berat ketika dahulu. Jadi hukuman salang ini dijalankan dengan cara menikam daripada tulang bahu dan terus menusuk ke jantung, dan dengan cara itu pertumpahan darah adalah tiada, dan pesalah akan mati dengan serta-merta. Jadi selepas itu secara tradisinya keris sejenis sebegini dia lama-kelamaan dia kerana hukuman salang tidak lagi dijalankan pada dunia moden. Jadi keris begini dia lebih digunakan sebagai keris puasa dan istiadat, di mana orang yang memegang ataupun memiliki keris jenis alang ini pada satu masa dia mempunyai otoriti lah, dia mempunyai kuasa untuk melaksanakan undang-undang. Pelbagai replika serangga gergasi di Zoo Belgium sempena pameran cahaya musim sejuk mengakhiri Buletin Didik. Saya Noel Fagani, salam hormat dan kita jumpa lagi.